takaful percuma. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mengasihi orang memohon keampunan. Maka ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن
liyashfiyaka illa a'afahu Allah min dhalikal marad. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu dia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau. Nescaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Daud. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum. Hai semua. Kali ini Hazim nak jumpa Eja Ali. Kawan-kawan, kita tahu buku kedah DVD Semua Sungai Petani. Bila tu? 22 September hingga 28 September ini. Bukan sahaja Eja Ali ada, banyak lagi aktiviti. Ada ceramah agama, ada bicara karya, basking pun ada tau. Kawan-kawan, jomlah kita pergi sekali. Diskaun yang amat dahsyat. Jumpa kat sana nanti. Bye. Alhamdulillah saya dah tengok dia punya progres ni yang dibuat. Amat berbangga dan berterima kasih kepada IBS. Perasaan saya begitu gembira kerana dapat rumah yang begitu cantik bagi saya. Lebih 100 pelanggan Banglo IBS telah berpuas hati dengan pembinaan rumah mereka. Banglo IBS merealisasikan impian ramai orang untuk memiliki rumah idaman dengan cita rasa tersendiri. Berita baik kepada semua pelanggan kami. Banglo IBS akan mengadakan promosi Merdeka bermula 13 Julai sehingga 22 September 2022. Dalam promosi kali ini, kami datangkan kembali reka bentuk yang menjadi pilihan ramai, antaranya reka bentuk Melo, Ria Indah, Teratai, Alamanda dan Melo. Betul tu. Bukan itu sahaja. Dalam promosi kali ini juga kami menyediakan hadiah-hadiah secara percuma istimewa untuk pelanggan kami yang bertuah. Antara hadiah-hadiah istimewa tersebut adalah kabinet dapur 8 kaki panjang, lampu dan kipas, koni shilling untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan serta perlindungan takaful untuk rumah dan perabot bagi tempoh 1 tahun. Kami juga akan mengadakan happy hour yang mana kami akan memberi hadiah tambahan berupa TV Android 40 inci dan rebat tambahan. Tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086. Saya ulang,
011-1310-7525 atau 011-1310-7086. Anda juga boleh layari FB, YouTube dan TikTok kami @BangloIBS. Tunggu apa lagi? Jom bina rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Sebelum ibu pejam mata, ibu berhajat nak pergi umrah. Along, jomlah pergi umrah dengan Ajak Travel. Umrah kan wajib sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Ibu dengar Ajak Travel ada ramai mutawif yang berpengalaman. 20 tempat yang akan dilawati, penerbangan terus, makan disediakan, jarak hotel pun dekat dan lain-lain lagi. Untuk mengetahui lebih lagi, cuba Along telefon nombor 011-378-78-397 atau layari www.ajaqtravel.com.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Kita berada di petang Khamis yang tenang, aman, bahagia. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Jam kedua bersama Destinasi, kita akan membawa kepada anda rancangan khas untuk hari Khamis, Imanuna Iman Kami. Ya, betul. Jom tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan, pertanyaan anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti. Taliannya 017120040004. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen media sosial kita. Ya, dan untuk petang ini kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang akan membincangkan tentang Telaga Al-Kauthar. Ya, kita akan terus rujuk ke kitab kita iaitu Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Kita sama-sama buka dan kita fahamkan tentang pengajian ilmu akidah ini. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Imanuna sebentar saja lagi. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah kita nak teruskan lagi pengajian ilmu akidah di setiap hari Khamis petang ini. Kita ada rancangan Imanuna Iman Kami yang kita akan dengarkan perkongsian ilmu oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Ya, Alhamdulillah, dan ada di waktu ini di konti IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukumah? Alhamdulillah bikhair, insya-Allah. Insya-Allah Sayyid Asy-Syafiq. Sayyid Syafiq. Masya-Allah. Baik doktor. Cantik baju batik doktor. Kalau nak tengok baju batik doktor, boleh sekarang tonton di Facebook Live sebab kita sedang bersedia langsung di situ. Anda boleh sama-sama berinteraksi dengan kita kan Mona? Betul. Boleh hantarkan ada soalan dan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011290040004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini doktor akan membincangkan tentang Telaga Al-Kauthar dari kitab Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ya, betul. Jom terus kita nak mulakan doktor. Bagaimana kalau kita cakap tentang Telaga Al-Kauthar ni apa doktor, dan kenapa perlu kita imani, kita faham betul-betul dan kita ambil iktibar pengajaran dari dalam kisah ini doktor? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT pada petang yang mulia ini dapat bersama-sama di rancangan Imanuna dengan harapan insya-Allah kita sentiasa mendapat iaitu taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan istiqamah dalam segala amalan dan ibadat kita dan ketakwaan kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tanpa membuang masa lagi, kita meneruskan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah atau Mutiara Ilmu Akidah ini, yang mana kita berada pada muka surat 103, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh buka 103. Perbahasan tentang Al-Kautsar. Ini pendapat tentang Telaga Al-Kautsar. Apakah yang dimaksud dengan Telaga Al-Kautsar? Ni. Jadi soalun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Soalan. Ma al-Kautsaru alladhi a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyara ilaihi biqaulihi azza sya'nuhu inna a'tainakal kautsar. Yang bermaksud, soalan, apakah itu Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebut dalam firman-Nya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan engkau Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar 108 ayat 1. Itu pertanyaan dia. Jadi di dalam Al-Quran memang ada inna a'tainakal kautsar. Yang biasa membaca ayat tersebut dalam solat dan lainnya, itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada Telaga Kautsar. Sebab itu ulama ada yang membezakan antara haud dan kautsar. Kautsar ini telaga khusus bagi baginda SAW, nanti yang kita akan bahas. Sedangkan haud itu adalah jenis kolam lah, yang mana nanti umat Islam setelah melalui apa yang dipanggil dengan iaitu sirat, titian sirat, dia akan ke haud, ke kolam tadi itu. Jadi ini perbezaannya. Lalu jawapan yang diberikan oleh muallif rahimahumullah, Al-Kautsaru nahrun fil jannati ma'uhu abyadu minal labani wa ahla minal asal. Man syariba min ma'ihi syurbatan la ya'tashu ba'daha abadan. Indah bahasa yang digunakan di sini. Yang bermaksud, tuan-tuan dan puan-puan, jawapan Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam syurga yang airnya lebih putih, abyad, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Bila kita sebut dalam bahasa Arab ahla minal asal, teringat satu pepatah orang Arab, an-naumu ahla minal asal. Al-kasalu ahla minal asal. Masya-Allah Ustaz. Sahih. لا يعني لا ada aksid hal hadha sahih min maqalatil arab. Maksudnya al-kasalu ahla minal asal. Malas ni lebih manis daripada madu. Allah. Betul ke tidak, Syafiq? Nak gerak ke mana kan? Bukan nak kata kita kena ikut tu. Cuma betul ke tidak frasa tersebut? Maksud dia memang manusia ini suka malas. Semua manusia bukan menilai bangsa atau agama dan lainnya. Tidak. Maksud dia, pada dasarnya manusia ini memang rasa malas. Cuma diri kita motivatekan untuk tidak malas. Dan bila kita malas tu rasa dia nikmat. Bayangkan kita penat kerja, balik ngantuk, rasa nak malas-malas lah kan. Oh, nikmatnya. Hari Ahad contoh dia nak bermalas-malasan misalnya, merasa macam nikmat dia. Tapi tentu dalam Islam mengajarkan, itulah yang kita kena lawan. Sifat-sifat tersebut.
sifat malas, kan, sifat bosan. Tak boleh nak isi komah sebab cepat bosan, tak boleh lah. Kita kena lawan sifat-sifat negatif ni. Kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Dalam ilmu tasawuf dipanggil dengan at-tahalli anir radha'il wa tahalli bil fadail. Mencabut sifat-sifat yang keji dan menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi saya kembali lagi penerangan ini. Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam syurga. Jadi dia adalah sebuah sungai yang Allah ciptakan, Allah jadikan di dalam syurga. Air dia ni lebih putih daripada susu. Saya lah susu yang saya tengok dah putih dah. Kan? Susu ni dah paling putih dah. Ni lebih putih dari susu. Macam mana tu nak kata? Memang lebih putih daripada susu. Dan lebih manis daripada madu. Madu ni dah manis dah, Syekh. Kan? Kita kalau makan madu, minum air madu ke, kita buat teh, kita letak madu dalam dia, kan? Macam mana rasa dia? Jadi inti dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi manisnya air Kautsar ni lebih manis daripada madu. Sangat-sangat manis. Tapi tak kena kencing manis. Saya tak tahu betul ke tidak. Tapi kalau di dunia ini kita banyak makan manis, contoh dia letak gula banyak, kan, ini boleh menyebabkan kencing manis. Kan disebut seperti itu. Ada yang kata tapi kalau madu yang original, tidak Ustaz, saya tak tahulah betul ke tidak. Katanya macam tu. Tapi yang ni di Telaga Kautsar di akhirat nanti jelas tidak akan membawa apa-apa penyakit sama sekali. Tak ada kemudaratan. Tak ada kemudaratan, bahkan kenikmatan. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apakah bentuk kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bagi yang mendapatkan minum Telaga Kautsar ini? Kata muallif rahimahullah, man syariba, barang siapa yang minum airnya sekali, dia minum air dia sekali je, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ni, dia minum air itu sekali je, dia tidak akan rasa dahaga sama sekali selama-lamanya. Macam mana tu? Tak logik lah kita bayangkan di dunia ni. Berlari, rasa dahaga, minum satu botol pun masih dahaga lagi. Kan? Ini biasalah. Akan tapi Telaga Kautsar ni lain daripada lain. Dia bukan macam kat dunia ni. Dia adalah suatu yang Masya Allah, Allah jadikan dia sekali minum sudah hilang dahaga selama-lamanya. Dan insya-Allah setelah ini kita akan membahas tentang sumber atau hujah daripada perbahasan Kautsar ini. Baik, kita nak berehat seketika kan? Ya, betul itu. Kita nak berehat seketika untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Nilai-nilai bersama IKIM. Benar. Sifat benar disebut lebih 10 kali dalam Al-Quran. Antara ayat yang menyebut tentang sifat benar termasuklah surah Al-Ahzab ayat 23 hingga 24. Dan bermaksud demikian, antara orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan ada mereka yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dan menyeksa orang yang munafik jika dia dikehendaki atau dia menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya petik kata-kata seorang ahli falsafah daripada Eropah yang kandungan ideanya itu amat mirip pada nilai Islam. Ini yang dilafazkan oleh ahli falsafah barat ini. Seseorang itu jika dia cuai, tidak benar, tidak bersifat benar dalam perkara-perkara yang kecil,
ia tidak boleh dipercayai dalam perkara-perkara yang penting. Sebagai kesimpulan yang mungkin mengandungi semua nilai tadi, apa yang dilafazkan oleh Khulafa Ar-Rashidin dalam bahasa Inggeris. Abu Bakar, upon succeeding as the first caliph, gave a speech on good governance in which he noted a few crucial characteristics. He said, I have been given authority over you, although I am not the best of you. If I do well, help me, and if I do wrong, set me right. Loyalty is to tell the truth to a leader, treason is to hide it. The weak among you will be powerful in my eyes until I get the right from him. If people do not follow in the way of Allah, He will disgrace them. Obey me as long as I obey Allah and His Prophet. And if I disobey them, you owe me no disobedience. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di destinasi IKIM dan kita berada di rancangan Imanuna Iman Kami. Iya, betul. Imanuna Iman Kami, kita bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mencangkan tentang Telaga Al-Kautsar. Baik, Doktor. Jom kita nak sambung lagi, Doktor. Apakah sumber-sumbernya yang boleh kita fahami tentang Telaga Al-Kautsar, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu penjelasan tentang Al-Kautsar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah hadis riwayat Muslim. Ya, riwayat Muslim ni Sahih Muslim lah. Sahih Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. So daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama kami di dalam masjid, baginda tunduk sekejap kemudian mengangkat kepala baginda dan tersenyum. Lalu kami berkata, apakah yang menyebabkan kamu ketawa wahai Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, turun kepadaku tadi satu surah. Ini dipanggil juga hadis yang menjelaskan asbabun nuzul. Asbab ni jamak kepada sabab. Sababun nuzul maksud dia sebab penurunan ayat tersebut, sejarah penurunan ayat tersebut. Perlu tahu untuk mengetahui konteks. Tapi teks nas, kita panggil nas ya, Al-Quran dan hadis ini, dia tidak terikat kepada kejadian tersebut. Maksudnya kalau kejadian itu pada kes sesuatu, bukan berarti keumuman lafaz teks tersebut hanya berlaku bagi nuzul tadi, hanya berlaku bagi ayat yang turun tadi, kepada kenapa dia turun. Dia tidak boleh macam tu. Sebab itu dia ada panggil dalam kaedah ilmu Quran, dipanggil dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dipegang adalah keumuman lafaz teks nas tersebut, bukan sebab yang spesifik, bukan kerana ada sebab. Bukan. Jadi sebab itu boleh untuk mengetahui konteks pengetahuan kita tentang ayat tersebut. Tapi sebab apa? Tapi hukum dia kita pegang kepada keumuman lafaz tersebut. Apa dalalah? Kita panggil dalalah dalam bahasa Arab. Kerana dalam Islam, perbezaan pendapat kebanyakan lahir atau disebabkan oleh dalalah. Dia ada satu subut, yang kedua dalalah. Subut ni sahih ke sampai kepada kita tersebut. Contoh dia Al-Quran, jelas dia qat'iyus subut, sampai kepada kita secara pasti. Dia tidak boleh dipertikaikan lagi. Soalnya mutawatir.
Hadis ada yang mutawatir. Berarti kita beriman wajib. Kerana sampai kepada kita secara mutawatir. Tapi ada hadis yang sahih tapi ahad. Dia bukan mutawatir. Means dia tidak diriwayatkan oleh banyak orang pada waktu itu. Maksud dilihat oleh banyak orang ketika itu. Contoh dia hadis Aisyah tu radhiyallahu anha. Dia kan sendirian dengan Rasulullah SAW dalam rumah. Sahih lah hadis tersebut. Tapi bukan mutawatir. Berarti bukan qat'iyus subut. Qat'iyus subut. Tapi dia sahih. Kerana dengan kriteria lain pula. Perawi-perawinya itu adalah perawi yang thiqah contoh dia. Dan perawinya dhabit. Memiliki hafasan yang kuat. Berarti hadis itu sahih. Juga menjadi sumber hukum. Lalu kalau dalalah, berarti dia tengok teks tersebut. Jelas atau tidak. Maka dalam kes ini, nuzul dia macam mana? Jadi bagi dia SAW, ketawa. Lalu ditanya, kenapa ketawa wahai Rasulullah? Jawab baginda, turun kepadaku tadi satu surah. Jadi ada satu surah turun kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda membaca, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, inna a'tayna kal kautsar, iaitu apa? Kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Bukan, ini ayat yang lain. Sorry, inna a'tayna kal kautsar. Betul, inna a'tayna kal kautsar, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Iaitu sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus daripada mendapat sebarang perkara yang diingininya. Ini adalah daripada surah Al-Kautsar tadi. 1 sampai ayat 3. Jadi dikurniakan kepada engkau wahai Muhammad telaga Kautsar. Yang juga dimaknakan dengan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Ini yang termaktub di sinilah. Kena cek lagi. Lalu kemudian baginda bertanya, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Jadi baginda SAW tanya kepada para sahabat. Ini yang menjelaskan. Jadi atas dasar hadis ini, kita tahu apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar disebut. Ini. Jawab mereka, Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Yalah, memanglah para sahabat tak tahu. Yang tahu baginda SAW. Dan Allah SWT lah, of course. Baginda bersabda, ia adalah sebuah sungai. Tuhanku telah memberikan kebaikan yang banyak kepadaku. Ia adalah sebuah telaga. Umatku akan datang kepadanya untuk meminum airnya di hari kiamat nanti. Gayung-gayungnya sebanyak bintang di langit. Di gayung-gayung dia ini sebanyak bintang di langit. Macam kaukab. Kan? Cakrawala bintang. Kan? Kita panggil. Di langit. Kemudian dihalang seorang hamba daripada minum airnya. Jadi ada hamba yang tak boleh pula minum air. Tak boleh nak minum daripada Kautsar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita termasuk orang tersebut. Jangan. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, ya Allah. Lebih kurang macam itulah. Wahai Tuhanku, itu adalah umatku. Itu umatku. Kan? Macam mana? Jawab Allah SWT. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dia lakukan selepasmu. Justru dijawab bahawa engkau tidak tahu apa yang dilakukan selepasmu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa telaga Kautsar ini sabit dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, dan dari segi sunnah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti kita beriman adanya telaga Kautsar. Kan? Betul. Jadi ini bahagian daripada akidah, keimanan kita. Okey. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Lalu hukum orang mukmin yang taat. Sekarang membahas tentang hukum orang mukmin yang taat. Lalu soalan. Ma hukumul mu'mini at-ta'i' ba'dal hisabi? Jadi soalan dia, apakah hukum orang mukmin yang taat setelah dihisab?
Jadi kita nak membahas tentang ada orang mukmin dia taat Allah, taat Rasulnya. Kan? Dia beribadah secara istiqamah. Ini berusaha melakukan perkara yang baik, menjauhi perkara yang dilarang. Kan? Lalu macam mana mereka? Nasib mereka setelah hisab. Setelah dihisab, diperhitungkan amalannya dan lain-lain. Jawapannya, hukmul mu'mini at-ta'i' ba'dal hisabi dukhulul jannati khalidan abadan fi na'imiha al-mustatabi. Maksud dia apa? Iaitu hukum orang mukmin yang taat setelah dihisab ialah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Iaitu masuk syurga kekal abadi. Kekal abadi dengan kenikmatan-kenikmatan yang baik. Iaitu apa? Jadi ibarat dia kita ni umat Islam dah tahu Allah SWT firman bahawa adanya Kautsar, kenikmatan syurga, dan untuk masuk syurga ini adalah menjadi mukmin ta'i', iaitu mukmin yang taat. Setelah dihisab, mukmin yang taat dia akan masuk ke dalam syurga khalidan abada, selamanya di dalam syurga. Jadi ibarat dia juga dalam ayat lain, dalam hadis lain, orang mukmin yang masuk ke dalam syurga dia tak akan keluar sama sekali daripada syurga tersebut. Dan abadan tu maksud dia kekal abadi. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Jadi bukan kita ini qadim, bukan. Tapi Allah SWT takdirkan bahawa yang namanya hari akhirat nanti, syurga akan abadi, neraka akan abadi. Penghuni neraka ada yang abadi, ada yang tidak. Ada yang tidak, dia akan masuk dalam syurga setelah disiksa. Tapi yang di dalam syurga akan kekal abadi selama-lamanya dan tidak akan keluar sama sekali daripada syurga. Okey, jelas. Okey, kita nak berehat seketika, tapi sebelum tu Mona, kita dah pun juga dapat soalan-soalan di talian WhatsApp konti 011290040004. Ada soalan di WhatsApp konti, Dr. bertanya, adakah umat Nabi-Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpeluang menikmati air dari telaga Al-Kautsar ini? Dan insya-Allah doktor akan jawabkan sebentar saja lagi. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Sidang pendengar sekalian, dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman supaya bertakwa kepadanya. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan, sekiranya perintah bertakwa digandingkan dengan perintah lain supaya taat kepada Allah, maka maknanya ialah berhentilah daripada melakukan perkara yang dilarang. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita dan mahukan kita supaya mencari al-wasilah ilallah. Maksudnya ialah apa sahaja bentuk takarrub, pengabdian yang menyampaikan kita kepada Allah dipanggil al-wasilah. Allah guna perkataan carilah. Maka sewajarnya kita faham bahawa ia memerlukan usaha dan daya tenaga, bukan menunggu sahaja kerana ia tidak akan datang bergolek. Buktinya sambungan ayat itu, Allah merintahkan kita supaya bermujahadah, wajahidu, berjalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah selalu menggandingkan perkataan mujahadah dengan frasa seperti pada jalan Allah dan frasa dengan harta dan diri. Ini menunjukkan bahawa mujahadah yang kita boleh faham itu sebagai perjuangan mestilah hanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Itu satu.
juga menunjukkan bahawa Allah SWT telah memberi bekal perjuangan kepada kita, iaitu harta dan diri yang perlu kita gunakan semaksimum yang mungkin demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Selain itu, al-wasilah juga dimaksudkan sebagai kedudukan tinggi dalam syurga yang mana dikhaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu baca doa selepas azan itu. Maka siapa yang selalu beramal dengan doa itu, insya-Allah akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur anda masih lagi bersama Syafiq Saleh dan juga Mona Jasman untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Kita masih lagi berada di rancangan Imanuna Iman Kami. Ya, Alhamdulillah. Masih juga bersama di konti IKIM yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini boleh hantarkan soalan pertanyaan di WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul, sebab kita boleh bincangkan, mungkin ada yang anda nak memahami tentang Telaga Al-Kausar ini. Ada soalan tadi kita dapatkan, Mona, dan kita akan bincangkan selepas ini. Namun kita nak sentuh sedikit lagi, Doktor, untuk tajuk ini. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita dah bahas bahawa syurga dan neraka ini kekal. Penghuni neraka sebahagiannya akan masuk syurga setelah disiksa, sebahagiannya kekal. Ya. Okey. Tapi penghuni syurga akan kekal abadi dalam syurga, tidak akan keluar lagi. Kekal di situ, stay je. Kekal di situ. Okey, kalau kita pegang perkara ini dan kita dah faham perkara ini, lalu Ustaz, siapa yang tidak kekal dalam api neraka tu? Boleh masuk syurga. Dan siapa yang kekal di dalam api neraka? Ini. Lalu disebut oleh al-Imam mu'alif kitab ini, hukum orang kafir dan munafik. Soalun, ma hukmul kafiri awil munafiqu, yani hukmul kafiri awil munafiqi ba'dal hisabi. Dengan maksud, iaitu apakah hukum orang kafir atau munafik setelah dihisab? Jawapannya, hukmul kafiri awil munafiqi ba'dal hisabi dukhulun nari khalidan fiha abada la yutara anhu al-alam wal-alam. Maksud dia apa? Iaitu hukum orang kafir atau munafik setelah yakni dihisab ialah masuk ke dalam api neraka, kekal abadi, tidak berhenti merasakan sakit dan siksa. Maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Maksud dia golongan ini, golongan kafir dan munafik, mereka akan berada di dalam api neraka, disiksa tanpa ada berhenti. Sakitnya tak kurang pun. Sakitnya tak kurang. Terus selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi atas dasar inilah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai umat Islam dituntut berusaha untuk sentiasa istiqamah dalam Islam, bersyukur. Kerana kita kalau ada walau mithqala dzarratin minal iman, walau seberat zarah sekalipun daripada iman tu ada dalam diri kita, insya-Allah kita tidak akan kekal di dalam api neraka. Kita akan keluar dari api neraka dan masuk ke dalam syurga. Betul ke tidak, tuan-tuan? Iman kena kuat, iman. Tapi kalau iman tipis tu, na'udzubillah min zalik, takut banyak maksiat masuk neraka dah juga kan, kot kan, Allah SWT mungkin pilih untuk siksa kita, na'udzubillah min zalik. Tapi kita harapkan kita ini iman kita kuat, kan, kuat dan kekal dalam api neraka, dalam syurga, na'udzubillah min zalik, kekal dalam syurga. Dan yang masuk ke dalam api neraka, walau ada sebutir iman sekalipun, akan keluar dan nanti akan masuk ke dalam
syurga. Hadirin wal hadir hafizakumullah, insya-Allah kita buka Q&A. Ya Allah, bila doktor cakap tentang bila kita berada di syurga ni nampak semuanya indah-indah kan. Bila doktor sebut tadi tentang Telaga Al-Kausar tu, kita minum tak sakit pun. Malah dapat menghilangkan dahaga kan, beberapa tempoh-tempoh tertentu, sedap pula tu kan. Jadi kita nak tahu lagi doktor, macam mana lagi apa yang boleh kita dapat dalam konsep kita bincang dengan Telaga Al-Kausar ni, bersama dengan soalan-soalan yang kita dapat mana di talian WhatsApp konti kita 011-29-004-004 dan juga di platform media sosial kita. Ya, betul. Ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini yang bertanya, Doktor, adakah umat Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW juga berpeluang menikmati air dari Telaga Al-Kausar ini? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Hanya sahaja yang sampai kepada saya adalah bahawa Telaga Kautsar ini adalah telaga yang dibuat khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah suatu keistimewaan kepada baginda SAW dan umatnya. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dia adalah khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah umat lain boleh ke tidak? Pada dasarnya dia adalah khusus kepada umat Nabi Muhammad. Tapi itu kita tak tahulah, wallahu alam. Mungkin diberikan atau tidak. Cuma memang umat Nabi Muhammad SAW ini lebih istimewa dibanding umat-umat yang lain dengan berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah Al-Kautsar. Alhamdulillah. Nabi dapat minum tu. Ya, insya-Allah. Syukur. Dan soalan satu lagi di WhatsApp konti pada waktu ini bertanya, adakah orang yang tak dapat minum di Telaga Al-Kautsar terselamat dari neraka? Bagaimana, Doktor? Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ada juga beberapa riwayat yang menyatakan bahawa iaitu ada di kalangan umatnya yang tidak mendapat Al-Kautsar tapi masuk ke dalam syurga. Jadi ada umatnya yang tidak masuk dalam api neraka, ada dalam syurga, akan tetapi dia tidak mendapatkan Telaga Kautsar. Dia seperti ru'yatullah fil akhirah atau ru'yatullah fil jannah, melihat Allah di dalam syurga. Jadi dia harus melihat Allah dalam syurga. So apakah semua orang mendapat melihat Allah dalam syurga? Tak. Hanya anugerah yang diberikan, dikurniakan kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilihlah yang dapat ru'yatullah fil akhirah nanti. Dan itu adalah sebesar-besar nikmat di dalam syurga nanti. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini di FB Live IKIM FM bertanya, Doktor, apakah amalan paling rendah boleh beramal dan masuk syurga? Mungkin amalan yang sedikit, pahala ni banyak. Bagaimana, Doktor? Okey, selain benda sunat, yang jelas jauhi larangan, laksanakan semua kewajipan. Ini tanpa terkecuali. Maksud dia apa? Contoh dia, solat 5 waktu yang wajib buat, jangan tinggal, jangan malas. Yang ada hutang solat qada, kan? Itu kena buat qada. Taubat, kan? Sebelum lagi puasa Ramadan dan lain-lain. Rukun Islam lah. Rukun iman basic sahaja cukup. Tak ada masalah. Nak upgrade lagi bagus. Itu kita buat. Menjauhi segala larangan, benda-benda yang diharamkan tu kita jauhi. Benda yang syubhat kita usaha untuk jauhi. Semua ini kita jauhi, insya-Allah kita akan semoga Allah SWT membuka peluang kita untuk masuk ke dalam syurga. Itu yang kita harapkan. Kita tak nak tengok neraka pun. Itu paling minimum. Nak tambah lagi iaitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kan ini adalah zikir yang ringan di lidah, betul tak? Tapi timbangannya berat, tuan-tuan dan puan-puan. Itu diamalkan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Banyak soalan sebenarnya, Doktor, untuk petang ini. Tapi itu kesempatan yang kita ada untuk masa ini, dan tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada Doktor. Silakan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kesimpulan pengajian kita hari ini bahawa kita beriman adanya Telaga Kautsar di akhirat kelak yang khusus kepada baginda SAW dan umat baginda. Dan kita berharap insya-Allah kita semua sekalian umatnya ini diberikan anugerah oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk minum daripada Telaga
Kautsar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas perkongsian kita pada petang ini. Dapat banyak kefahaman di situ dan sama-sama terus kita teguhkan keimanan kita, kuatkan dan kentalkan jiwa kita untuk teruskan lagi kehidupan sebagai mukmin yang soleh, yang solehah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu ini saja doktor pertemuan kita. Jumpa lagi nanti untuk pertemuan yang akan datang. Jaga diri baik-baik doktor, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Lahad Datu 107.3 FM. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi. 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kendaraan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab
menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada kecet ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, gocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Inspirasi Euforia Islami. Semuanya di IKIM. Pengumuman